Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai kalian, selamat kembali ke Peachtree Morning Show. Hari ini ialah 17 hari bulan Jun, hari Rabu. Juga ialah hari jadi anak saudara saya. Ini dia. Wow, selamat hari jadi. Dia berumur 7 tahun. Dia berumur 7 tahun? Ya, 7 tahun. Kebetulannya sama umur dengan budak yang hantar soalannya hari ini. Sekejap. Siapa nama anak saudara anda? Kami nak bersalam dengan dia. William. Happy birthday, dear William. Happy birthday to you. Okay. Baik, marilah kita ke Singapura. Saya rasa kedua-dua mereka ada masalah yang sama. Ya, semua kanak-kanak lelaki ada masalah seperti ini. Jom dengar dari Sam dari Singapura. Hello, Geshe Michael. Saya Sam dari Singapura. Anda cakap kami perlu kira sampai 10 apabila rasa marah. Saya hilang tumpuan apabila kira 5 saat dan terasa ingin nak koyak patung saya. Bolehkah anda nasihati saya apa yang saya boleh buat untuk hentikan rasa marah ni? Terima kasih. Itu dia soalan tentang kemarahan. Ramai kita tahu rasa marah itu ialah kesan dari apa yang kita cakap atau lakukan. Saya rasa marah ini juga berpunca untuk benda lain. Apakah pendapat anda, Raul? Pertama sekali saya rasa dia buat sesuatu yang hebat, iaitu dia kawal dirinya dengan gunakan alat hitung sampai 10 tu. Saya percaya ini langkah yang baik untuk hentikan rasa marah. Ini perkara pertama yang saya nak cakap. Dan saya tak pasti jika ini soalan anda, tapi menjadi marah akan menyebabkan kita hilang benih-benih baik yang pernah tanam tu. Ini jadi alasan yang baik kenapa kami perlu hentikan rasa marah tu kan. Ya, saya rasa marah mengakibatkan banyak masalah. Mungkin pada umur Sam, dia tak risau tentang muka yang kedut atau tekanan darah, tapi seperti mana dinyatakan Raul, dia akan musnah benih-benih baik kita. Ini sesuatu yang serius. Setiap orang nak capai impian diri kan. Jadi gesila, apakah yang boleh terjadi pada benih-benih jika berasa marah? Bagaimana ia memusnahkan benih simpanan kita, ya? Oh, itu soalan yang bagus. Kami belajar di biara bertahun-tahun. Saya ingat semasa kami mula belajar, saya berada di tingkat atas biara. Saya tinggal dalam bilik yang kecil yang dekat dengan ketua biara. Saya ingat perbahasan yang hebat di bawah tingkat di mana kami tanya, apabila anda berasa marah, bagaimana keadaannya? Adakah ia bagai api dalam otak anda? Semestinya ada sesuatu benda yang akan berlakukan. Semestinya sesuatu tenaga elektrik atau sesuatu benda terbakar kan? Saya kurang pasti. Saya masih tak begitu jelas tentang dia. Dia akan musnahkan benih-benih baik. Ini memang benar, tapi bagaimana rupanya susah untuk saya bayangkan. Jadi apakah pendapat anda? Apakah benda ni secara teori kita tahu ia bakar benih baik, tapi ia bukan sesuatu yang dapat dilihat atau dirasai secara serta-merta. Ini adalah sebabnya sesetengah orang mungkin tak nampak hasil walaupun mereka buat 4 langkah, berjumpa dengan pasangan kami, bawa mereka keluar dan berbual. Saya rasa ini adalah satu tanda kita perlu tangani masalah rasa marah diri sendiri, atau kadang-kadang rasa marah ni timbul secara halus melalui perasaan iri hati. Ini hukum benih kan, tak dapat diabaikan. Ya, hari ini saya sepatutnya buat yoga selepas rancangan ni. Saya dan Veronica
bersetuju untuk buat yoga kerana kami makan terlalu banyak biskut oat lah. Perlahan-perlahan saya sedar kalau saya buat yoga, selepas membuat yoga, dunia kelihatan lebih baik dan saya kurang bertengkar dengan orang lain, kurang berjumpa dengan orang yang perenggus atau perenggus menjadi orang baik untuk beberapa jam. Saya fikir mungkin ia semua datang dari saya. Jadi Sam, saya nak tanya patung saya, namanya ialah Kiss Monkey kerana ia ada satu comat. Kami selalu tidur bersama-sama dan saya tanya monyet, bagaimana Sam boleh henti jadi marah ni? Ia jawab, hitung sampai 10 ialah satu idea yang sangat bagus. Jadi, apa lagi pendapat anda ya? Teruskan, Sharon. Ya, anda dulu ya. Okey. Selain daripada hitung sampai 10, saya cuba buat kaitan antara hitungan hingga 10 dengan bagaimana bentuk rasa marah dalam diri kita. Saya juga tak begitu pasti, tapi saya boleh beritahu apa yang saya rasa. Saya rasa macam tak dapat berdiri, nak jatuh. Saya rasa saya tak dapat fikir dengan jelas. Ia rasa macam rasa keceriaan kita ini dihentikan. Anda mula hentikan rasa ceria apabila menjadi marah. Itulah perasaannya. Dan perkara kedua, selain daripada hitung sampai 10, ialah sedar bahawa saya tengah hilang keseimbangan yang saya patut kekal. Sedar akan perkara tu selain daripada hitung sampai 10. Tapi bagaimana dengan benih-benih? Banyak cara untuk tanangi rasa marah seperti hitung sampai 10. Ia berkesan untuk seseorang, tapi kadang-kadang berkesan, tapi bukan setiap masa untuk orang lain kan? Apakah kita boleh buat untuk pastikan 10 saat ini benar-benar berkesan? Mari kita masuk lebih dalam ya. Apakah cara di mana kita tak perlu kira sampai 10 langsung tidak ada perasaan marah? Oh, ini amat susah. Seperti dinyatakan oleh Raul, sebelum saya mula berasa marah dalam minda saya belum marah lagi, tapi saya mula rasa hilang keseimbangan atau saya mula fikir apa-apa yang dilakukan oleh orang ni. Minda saya asyik fikir tentang orang ni. Jadi mungkin Sam, apabila anda mula rasa marah, anda boleh buat sesuatu. Sudah terlambat selepas anda lepaskan rasa marah tu. Apabila anda perlu pergi ke tandas dan bersembunyi. Untuk saya, apabila saya mula fikir tentang orang ni dan mula rasa marah, ketika ni saya perlu tangkap fikiran saya. Kalau saya tak tangkap fikiran saya pada ketika ni, ia akan jadi susah. Jadi Sam, apabila anda mula fikir tentang orang yang buat anda marah, cuba hentikan fikiran itu serta-merta. Ambil patung anda dan dapatkan coman serta ubah fikiran anda sebelum rasa marah ni tumbuh. Geshe-la cakap ada 4 tahap rasa marah. Tahap pertama dan kedua ialah apabila anda rasa hilang keseimbangan. Kalau pada ketika ni anda boleh tangkapnya, maka anda masih boleh hentikannya. Tapi kalau kita gagal lakukannya pada masa yang betul, kalau ia berterusan, maka rasa marah ni akan timbul malah sampai ke tahap benci. Apa patut saya buat pada masa ni? Terutama sekali kalau kita imbas kembali, mungkin ada orang yang pernah buat kami marah dulu. Apabila saya fikir tentang orang tu, saya masih ada perasaan tu. Apakah patut saya buat ya? Saya percaya
kita perlu faham bahawa perasaan itu juga datang dari benih pendidikan. Pada hari Isnin, kami bincang tentang empat kuasa. Ini cara yang bagus untuk tangani benih mara yang pernah tanam dulu. Jadi, cuba buat empat kuasa yang akan bantu bersihkan benih-benih buruk ini. Iaitu bersihkan benih ni ya. Tapi saya nak cadangkan satu langkah sebelum buat empat langkah. Saya rasa boleh henti ni lebih dahulu. Jadi lebih baik jika kita hitung 10 atau kita cuba untuk menangkap minda kita yang mula berasa tak senang hati. Jika kita dapat mengambil langkah awal untuk menangkap minda itu dan berhenti, dan pada masa itu kami akan dapat menghalangkan perasaan marah dan putuskan kitaran rasa marah itu. Kami menjadi marah kerana kami ada benih rasa marah. Jadi apabila kita jadi marah, kita akan mula menengkil pada orang lain. Dan pada masa kita menengkil, kita akan mendengar suara kami yang menjerit terhadap mereka dan seterusnya menanam benih dalam minda kita kan. Jadi satu benih rasa marah ditanam dalam minda kita. Jadi ianya sangat penting untuk hentikan sebelum dia berlaku. Jika kita dapat kira sampai 10 dan tangkap minda apabila kita rasa terganggu, jadi kita dapat tangkap minda dalam keadaan ini, kita dapat cegah rasa marah daripada berterusan dan hentikan kitaran marah. Kita rasa marah kerana ada benih ni, ya. Ya, jadi betul. Terima kasih Raul tu. Itu satu hujah yang baik. Jika kami dapat putuskan kitaran tu, kita tak perlu lagi berulang pengalaman dan atau rasa marah kan. Ya, saya ada satu soalan tambahan, iaitu jika anda terlampau marah atau sudah menjadi marah. Saya pernah tinggal bersama abang saya untuk masa yang singkat dulu di Hawaii. Kami berdua berlatih wusu atau belajar ni Aikido. Kami berdua tinggal serumah dan berlayar hampir sepanjang hari di Hawaii. Abang saya pergi ke college dan saya bercuti dari Princeton. Kami buat perjanjian yang kami akan cuba menyerang pihak lain secara mendadak tanpa disedari pada bila-bila masa. Tak kira malam atau siang, kami akan cuba menyerang pihak lain. Wow. Kami menjadi sangat pantas tau. Reaksi kami menjadi sungguh pantas. Cadangan saya untuk Sam, mungkin orang ni adalah Buddha yang cuba membuat anda marah. Mungkin dia adik anda atau orang lain. Mereka yang membuat anda marah. Mungkin mereka cuba tingkatkan keupayaan anda dengan menyerang atau mengacau anda. Mungkin mereka adalah Buddha secara sembunyi. Mereka cuba tingkatkan keupayaan anda. Mereka seperti adik Aikido ni ya. Ya, cuba tukar pandangan anda terhadap orang lain. Contohnya, jika adik saya teriak saya akan berbuat demikian. Tapi jika bos saya yang teriak, saya mungkin cuba tahankan diri saya. Ya, dia lebih baik begitu kan. Ya. Sungguh cool. Ya, betul. Dan satu perkara lagi yang boleh kami buat iaitu cuba ingat kenapa saya jumpa seseorang yang cuba buat sesuatu agar saya rasa marah ni. Kita harus ingat ini adalah sesuatu yang saya buat dahulu. Padahalnya saya tak patut marah kepada orang lain, tapi marah atas apa yang saya lakukan pada masa dahulu kerana sayalah yang tertanam benih tersebut lalu dapat hasilnya, iaitu seseorang meneriak atau lakukan sesuatu terhadap saya. Jadi untuk saya, cara ni berguna. Apabila minda saya mula terganggu, saya mula fikir,
di mana saya tertanam benih yang memaksa saya lihat keadaan ni. Kemudian saya fikir, bodohnya saya tertanam benih ni dan bodoh sungguh saya menjadi marah atas benda-benda ni kan. Tak gunalah jika saya rasa marah pada orang tu, betul tak? Jadi apabila saya mula fikirkan idea ni di minda saya mula menjadi lebih tenteram. Mungkin bukan cuma idea ni saja, saya berhenti berfikir dengan orang ni lalu jadi lebih tenang. Ya, ini mungkin dah satu cadangan yang baik untuk Sam kan? Ya, sungguh bagus kerana Sam juga berkongsi yang dia guna teknik hitung sampai 10. Mungkin dalam 10 saat tu dia boleh fikir di manakah datangnya orang ni. Mungkin dia dah buat sesuatu yang sama dulu. Jika dia boleh gunakan 10 saat dan masa yang lebih panjang, ni lebih baik kerana dia menjauhi daripada perasaan marah ya. Bagus. Kami tepat pada masanya dan saya percaya ni masa untuk buat rumusan ya. Baik, Rau, anda nak beri nasihat yang pertama? Nasihat yang bernas untuk Sam? Ya, nasihat bernas pertama saya ialah jadilah pakar dalam teknik 10 saat tu. Ya, jika anda mula rasa marah, mula berhitung, bawa minda anda ke tempat yang lain, jauhlah dari orang yang buat anda marah, jadilah seorang pakar. Anda akan hentikan kiraan rasa marah anda untuk berulang lagi. Ya. Sungguh bagus, terima kasih. Seperti yang dinyatakan Rau tadi, gunalah 4 kuasa tu. Sebab kenapa kita lihat mereka buat kita marah ialah kita yang tertanam benih itu terlebih dahulu. Jika kita bersihkan benih tersebut serta guna kiraan 10 saat pada ketika saya hampir tercetus kemarahan, perlahan-perlahan keadaan ini akan semakin berkurangan ya. Saya ada satu cadangan untuk Sam. Dan saya sungguh gembira kerana anda datang ke rancangan ni. Saya sungguh suka pemuda-pemuda dalam rancangan ni dan saya sangat-sangat gembira kerana anda hantarkan soalan ni. Sila hantar lebih banyak soalan lagi pada masa depan sewaktu anda membesar ya. Cadangan saya ialah cuba bernafas dengan perlahan-lahan semasa pernafasan 10 kali itu. Dan saya bukan berjenaka ya. Cuba perhatikan betapa perlahannya anda dapat bernafas dalam tempoh 10 pernafasan. Terutamanya semasa berhempus. Berhempus panjang, perlahan-perlahan. Dan di dalam sutra yoga mereka panggil ni Dilkalaka. Berhempus keluar selama mungkin. Cuba perhatikan betapa perlahan anda dapat lakukan pernafasan 10 itu ya. Ya, terima kasih Sam kerana menghantar soalan anda. Saya rasa soalan ni dapat bantu ramai orang yang menghadapi masalah yang sama. Untuk kalian semula penonton-penonton, jika anda ada soalan lagi, sila hantar mereka ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Soalan ini bukan hanya untuk anda ya, ianya dapat bantu ramai orang lagi yang mungkin juga ada soalan yang sama. Anda bagaikan seorang seperti si Buti di dalam Diamond Cutter Sutra, anda sedang bertanya soalan untuk ribuan orang lain. Ya, Monkey Kiss ini ucapkan selamat tinggal kepada Sam. Bye Sam. Dan sebelum kami pergi, saya nak main soalan untuk esok yang akan host Anai yang akan jadi host ya. Hai Geshila dan cikgu-cikgu, nama saya Nicola Carina dari Bandar Mexico. Saya sedang membantu sebuah persatuan pemulihan kanak-kanak untuk pulih dari penyakit Alzheimer. Mak saya ialah cikgu dalam persatuan ni dan beliau banyak membantu saya. Soalan saya ialah, bolehkah saya buat kopi meditasi secara retrospektif tentang kelakuan beliau selain daripada menanam benih saya sendiri ya? Wow, ini satu soalan yang sungguh bagus tentang kopi meditasi dan cara bagaimana untuk mengarah benih baik ke tujuan kami. Jadi mari kita dengar dari Anai dan yang akan memberi nasihat kami esok ya. Ya, cool. Terima kasih anda berdua kerana sudi datang ke Peachtree. Terima kasih Sharon yang menjadi host pada Peachtree hari ini. Rau boleh jadi host pada hari Jumaat ya. Ya, saya boleh jadi host Jumaat. Bye, jumpa pada hari Jumaat ya. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show.
Jumpa lagi.